Sebagai trader, anda kena tahu ada 3 komponen asas dalam membuat analisa. Pertama, fundamental, kedua, sentimen dan juga yang ketiga, technical. Jom kita kupas lebih lanjut. Bila kita bercerita tentang fundamental, lebih lagi melibatkan pasaran forex, mata wang, tak boleh lari daripada menerima hakikat bahawa kita mesti tahu apa itu central bank. Kenapa? Kerana central bank lah yang mencetak mata wang dan mereka jugalah yang mengawal nilai mata wang sama ada perlu dinaikkan ataupun perlu diturunkan. Antara benda yang perlu kita fokus kepada central bank ini adalah secara mudahnya interest rate. Mereka akan menetapkan interest rate dan kesan kepada nilai mata wang adalah selari dengan keputusan interest rate. Interest rate dinaikkan, mata wang akan mengukuh. Interest rate dilemahkan melalui cara memotong interest rate. Ini adalah laman web Bank of Canada, Central Bank kepada negara Kanada. Kalau anda nampak atas sekali, ayat mereka adalah "We are Canada Central Bank. We work to preserve the value of money by keeping inflation low and stable." Ayat yang penting kita kena pegang adalah mereka menjaga nilai mata wang sebenarnya dengan cara mengekalkan inflation pada kadar yang rendah dan stabil. Disebabkan oleh ayat tersebutlah, kita perlu pentingnya memahami apa itu inflation. Dalam masa yang sama, pada 2 tools yang teratas pada website Bank of Canada ini, ada 2 indikator ataupun data penting yang perlu kita fokuskan, iaitu interest rate dan inflation. Oleh itu, sebagai trader, anda kena memahami perkara ini. Faham? Pentingnya untuk faham apa yang dilihat oleh central bank, dan barulah kita boleh tengok my forex book calendar dengan lebih baik. Sebab kita tahu apa yang central bank fokuskan, kita tahu apa yang boleh menyebabkan nilai mata wang naik dan turun. Apa news yang sangat memberi kesan? Seperti contoh, pada hari ini ada 2 news yang perlu anda beri perhatian, iaitu inflation rate di GBP dan juga Bank of Canada Monetary Policy Report. Fokus kepada 2 mata wang ini kerana kedua-dua news ini sangat penting kepada pasaran. Sebagai contoh, cuba kita perhatikan pair USD JPY, di mana apabila berlakunya perubahan polisi kewangan yang berlaku pada tahun 2013, perubahan di mana Bank of Japan mengambil pendirian untuk bergerak ke arah negatif polisi. Apa yang mereka buat? Cut interest rate ke paras yang negatif. Mereka mengatakan mereka nak kepada polisi kewangan yang negatif yang dinamakan sebagai ultra loose policy, menyebabkan Japanese yen melemah selama hampir lebih 8 tahun sehingga ke hari ini. Sedikit sebanyak anda dah faham apa itu fundamental pasaran. Sekarang ni kita move kepada apa itu sentimen pasaran. Sentimen pasaran, benda yang paling mudah untuk anda faham, perkara yang di luar daripada kalender forex, yang tak ada dalam kalender forex, seperti perang, seperti pandemik, seperti bencana alam dan sebagainya. Kalau sentimen berlaku, maksudnya ada unsur sentimen yang ketidakstabilan geopolitik berlaku pada sesebuah negara, biasanya mata wang negara itu akan melemah. Sebagai contoh, yang terkini, perang di antara Ukraine dan Rusia menyebabkan ketidakstabilan geopolitik di negara-negara Eropah. Dan antara kesan yang terbesar kepada pasaran forex adalah nilai mata wang euro dan juga nilai mata wang GBP jatuh menjunam. Perang Ukraine-Rusia sebenarnya bermula pada lebih kurang pertengahan bulan Februari ataupun awal bulan Februari. Sebaik saja berlakunya perang, antara pair yang mendapat perhatian saya adalah pair Euro NZD. Kesan kepada peperangan menyebabkan nilai euro kepada New Zealand dollar jatuh mendadak. Kalau anda tengok di skrin, harga jatuh sampai ke hari ini. Kenapa? Kerana ketidakstabilan geopolitik di Eropah menyebabkan demand kepada mata wang euro juga turut jatuh. Sekarang ni, kita perlu juga melihat kepada teknikal. Apa itu teknikal sebenarnya? Technical analysis adalah ilmu di mana kita mengkaji corak pergerakan harga. Pergerakan harga biasanya mereka sentiasa repeat itself. Maksudnya kita boleh predik harga berdasarkan harga-harga yang lepas. Oleh itu, pelbagai teori timbul seperti reversal chart pattern lah, indikator lah dan sebagainya, trendline dan sebagainya. Tak kisah anda pakai technical apa, asalkan anda faham cara guna setiap technical analysis tersebut. Kefahaman, analisis, fundamental, sentimen, teknikal ada peranan masing-masing. Fundamental, kita nak predik arah jangka masa panjang. Kalau sebagai contoh, selepas melihat fundamental, selepas melihat polisi kewangan oleh central bank, 2 perbezaan yang ketara, satu memilih positif polisi menaikkan interest rate, satu memilih untuk negatif polisi cut interest rate, kita boleh buat prediction arah akan bullish untuk satu tempoh masa yang panjang. Itu adalah fundamental analysis. Technical analysis adalah kita mengkaji corak pergerakan harga sebenarnya. Contohnya, harga tidak bergerak secara satu arah tanpa ada retracement. Harga tetap bergerak secara zigzag. Setiap kali buy, ada orang sell. Buy, sell, buy, sell. Cumanya, walaupun buy, sell itu wujud, buy, sell itu tetap akan bergerak dalam keadaan bullish untuk time frame yang lebih besar. Kerana fundamental tetap menguasai pasaran. Kenapa? Kalau melibatkan pasaran forex, ianya berkaitan dengan central bank. Central bank, kalau dia nak mata wang dia kuat, akan dibuat keputusan yang akan menyebabkan nilai mata wang naik untuk satu tempoh masa yang panjang. Sentimen,
Sekiranya walaupun fundamental kukuh tetapi tiba-tiba berlaku perang, pada waktu itu akan ada penyusutan demand kepada nilai mata wang tersebut. Oleh itu, combination di antara fundamental, sentimen dan teknikal akan membantu kita memahami market dengan lebih jelas sebenarnya. Cuma saya ada mention dekat situ, kita sebagai manusia, kita tak akan dapat baca market dengan 100% tepat. Oleh itu, kita tetap perlu berhati-hati. Sebagai trader, kita perlu menguasai ketiga-tiga angle analisis ini supaya kita boleh jadi seorang trader yang lebih berkualiti. Semoga video ini membantu anda memahami pasaran dengan lebih baik.